Saya nak bawakan diskusi tentang pelantikan kabinet dan sudah pasti jawatan timbalan Perdana Menteri. Saya nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Kewarganegaraan Manusia UPM yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Baik Prof, menjelang pelantikan kabinet dan sudah tentu jawatan timbalan Perdana Menteri, bagaimana jangkaan Prof sendiri melihat, kerana kita melihat sudah beberapa hari pasca lantikan kita masih lagi belum mendengar nama-nama kabinet dan ramai menjangkakan bahawa ini adalah langkah untuk rundingan bersama dengan parti-parti menyokong Perdana Menteri sendiri, dan kita kemungkinan hari ini ataupun beberapa hari yang akan datang kita akan mendapatkan pengumuman rasmi bilangan kabinet. Dan apa jangkaan Prof sendiri mungkin? Okey, selepas kita mengetahui Perdana Menteri yang ke-9 iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tumpuan diberikan kepada kabinet yang bakal dipilih dan diumumkan oleh Perdana Menteri, dan kabinet ini sangat penting kerana kabinet akan membantu kepimpinan Perdana Menteri menguruskan negara. Malah dalam sistem demokrasi kita, kabinet ataupun eksekutif merupakan salah satu daripada tiang seri sistem demokrasi kita yang telah kita amalkan sekian lama. Dan selepas pengumuman Perdana Menteri yang ke-9 pada minggu lalu, memang kita tidak nafikan rakyat ternanti-nanti apakah bentuk dan saiz kabinet yang akan dipilih ataupun ditentukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini termasuk jumlah kementerian, menteri-menteri yang bakal dilantik dan juga jawatan nombor 2 iaitu timbalan Perdana Menteri. Walaupun kita ketahui bahawa jawatan timbalan Perdana Menteri ini tidak ada dalam perlembagaan, tetapi jawatan ini memang diwujudkan sebagai gandingan kepada Perdana Menteri. Dan dalam kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini tidak ada jawatan timbalan Perdana Menteri sehinggalah pada Julai yang lalu. Dan ini memang menimbulkan sedikit polemik kerana ada pihak yang mengandaikan jawatan timbalan Perdana Menteri itu perlu diwujudkan sebagai gandingan kepada Perdana Menteri, dan kerajaan yang terdahulu hanya memperkenalkan beberapa menteri kanan sebagai menteri yang membantu kepimpinan Perdana Menteri. Dan saya fikir jawatan timbalan Perdana Menteri ini boleh diwujudkan untuk mewujudkan keharmonian dan juga kestabilan politik dalam kerajaan kita, dalam kabinet kita, dan sudah tentu jawatan timbalan Perdana Menteri ini akan dapat membantu Perdana Menteri dan juga satu gandingan dengan Perdana Menteri menarujui kabinet Malaysia yang baru ini. Dan kita berharap jemaah menteri yang bakal dilantik yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri tidak berapa lama lagi akan memberi satu keyakinan baru rakyat kepada kerajaan, kerana harapan rakyat sudah sangat tinggi untuk memastikan kabinet yang bakal dibentuk ini adalah kabinet bekerja untuk negara kita, terutama untuk menangani impak COVID-19 dan ketidakstabilan ekonomi kita. Baik, Prof, kalau kita melihat bukanlah satu tugas yang mudah untuk seorang Perdana Menteri menyusun barisan kabinet, kerana kita melihat sokongan yang gabungan sokongan itu berbelah bahagi dalam konteks kerjasama politik tersebut. Sudah pasti mengimbangi antara keputusan menjaga hati dan juga keputusan rasional dalam menangani krisis pada ketika ini adalah cabarannya besar buat seorang Perdana Menteri, khususnya buat portfolio-portfolio penting, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kewangan dan sebagainya. Bagaimana pandangan Prof sendiri untuk menyusun kabinet ini? Cabaran ini mengambil masa dan juga untuk difahamkan pengambilan masa ini dan juga penerimaan selepas pengumuman tersebut. Bagaimana jangkaan Prof? Kita tidak nafikan bahawa Perdana Menteri perlu mengimbangi tuntutan politik dan juga tuntutan rakyat. Tetapi pada akhirnya saya percaya Perdana Menteri perlu mengutamakan kepentingan negara melangkaui kepentingan politik. Dan kita berharap Perdana Menteri dapat melantik, membentuk kabinet yang mantap, kerana ia sangat penting dalam keadaan negara yang berada dalam situasi yang sangat sukar ini. Dan saya fikir parti-parti politik tidak boleh terlalu demand dalam tawaran ataupun jawatan kabinet ini, kerana kita menyedari bahawa krisis politik yang berlaku selama ini
telah mengakibatkan negara kita mengganggu kestabilan dan juga keharmonian. Dan kita berharap setiap parti politik perlu meletakkan kepentingan negara itu mengatasi kepentingan parti politik yang masing-masing. Tetapi saya menjangkakan posisi kabinet kerajaan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri tidak lama lagi sudah tentu akan mengambil kira semua kepentingan politik, parti-parti politik yang mendukung kepimpinan Perdana Menteri, dan juga pada masa yang sama Perdana Menteri juga akan mendengar pandangan-pandangan daripada rakyat. Dan malah sudah banyak tulisan dan juga komentar-komentar yang disiarkan dalam media bagaimana harapan rakyat Malaysia terhadap kabinet yang baru ini, di mana kita berharap kabinet ini juga boleh diisi oleh ahli-ahli profesional dan teknokrat bagi mengimbangi suasana politik kita ini, dan juga sudah tentu akan untuk mengelakkan politicking. Jadi kita berharap ada ahli-ahli profesional kita yang boleh dilantik dan diberikan kepercayaan oleh Perdana Menteri sebagai ahli kabinet ataupun ahli jemaah menteri. Prof, kalau kita melihat bahawa sudah pasti tumpuan dan juga tugas berat bakal digalas oleh ahli kabinet sendiri. Kita melihat bukan sahaja dari sudut kesihatan awam yang masih lagi kita bertungkus lumus untuk menyelesaikan perang ini kalau kita sifatkan bersama COVID-19, malah ekonomi juga. Ini bukan tempoh yang singkat, tempoh yang panjang untuk kita menyelesaikan, dan inilah peranan teknokrat perlu dilibatkan. Bagaimana untuk kita melihat bahawa sekiranya kalau kita mengandaikan bahawa adakah wajar jawatan yang berkaitan dengan ekonomi itu diberikan mungkin kepada ahli politik ataupun member of parliament, ahli parlimen yang berkaitan dengan sokongan yang diberikan kepada Perdana Menteri, namun kumpulan yang bakal dibentuk tersebut haruslah dipenuhi dengan oleh teknokrat dan segala idea itu harus diangkat dalam pembuatan dasar dan sebagainya. Ya, betul. Sebenarnya kita tidak ada masalah sekiranya jawatan menteri itu diisi oleh ahli-ahli parlimen yang juga ahli politik. Tetapi satu perkara yang penting di sini yang kita boleh nyatakan ialah apa-apa keputusan dasar polisi yang ditentukan oleh menteri, oleh kementerian mestilah berasaskan kepada pembuktian ataupun kita namakan sebagai evidence-based policy. Jadi maka di sinilah pentingnya input-input dan juga dapatan daripada ahli-ahli profesional dan teknokrat untuk digembling supaya keputusan dasar-dasar polisi-polisi yang diumumkan oleh menteri adalah keputusan yang berasaskan kepada pembuktian, kajian yang sangat komprehensif, bukanlah satu dasar-dasar yang berbentuk ad hoc dan sudah tentu akan memberi kesan kepada pembangunan negara. Dan sudah tentu dalam situasi yang sukar sebegini, kita berhadapan dengan krisis kesihatan yang terburuk, dengan krisis ekonomi, menteri-menteri perlu dibantu dengan pasukan profesional yang mantap yang dapat memberikan idea-idea dan juga nasihat-nasihat yang bersesuaian dan juga berasaskan kepada kajian-kajian. Ini penting untuk membantu menteri-menteri kita, terutamanya membuat dasar menentukan polisi-polisi yang terbaik untuk kerajaan dan untuk rakyat kita. Pemusatan kuasa Perdana Menteri tidak sehebat dahulu lagi kalau kita boleh sifatkan. Sekarang ini perlu banyak berkonsultasi bukan sahaja dengan pihak kerajaan yang menyokong, kini juga dengan pembangkang. Kita lihat pasukan pembangkang juga telah pun menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan pihak kerajaan. Bagaimana kita melihat perubahan pemusatan kuasa Perdana Menteri ini adalah sesuatu yang baik untuk demokrasi kita, khususnya dalam keadaan pandemik pada ketika ini, menyelesaikan masalah ekonomi dan sebagainya, Prof? Ya, sebenarnya krisis COVID, impak penularan pandemik COVID-19 ini telah memberikan kita banyak pengajaran. Dan kita sudah tahu bahawa era kerajaan mengetahui segalanya sudah pun berakhir. Jadi ini apabila kita berhadapan dengan COVID, kita melihat pembuatan keputusan dan dasar kita sudah lebih inklusif. Kita menggunakan pendekatan konsensus. Dan ini sangat baik kerana kita dapat memperkenalkan dasar-dasar polisi-polisi keputusan kita berasaskan kepada kepentingan awam. Dan kita lihat ketika negara kita berhadapan dengan COVID-19, kita melihat keputusan kerajaan sudah semakin inklusif.
sebelum keputusan-keputusan yang diputuskan oleh kerajaan kena mendengar pandangan contohnya daripada Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan dan sebagainya sebelum membuat apa-apa keputusan. Dan ini sebenarnya satu amalan yang baik dalam demokrasi, dan demokrasi itu adalah musyawarah, perbincangan, konsensus, dan ini sepatutnya menjadi amalan dalam demokrasi kita. Dan kita melihat selepas pertemuan Perdana Menteri dengan pemimpin parti pembangkang, kita melihat ini satu era yang baik kepada amalan demokrasi kita, terutamanya bagaimana kita mendefinisikan semula peranan pembangkang dan konsep kepembangkangan. Kerana pembangkang selama ini dilihat secara negatif, naratifnya sangat negatif, mengkritik kerajaan, menghentam kerajaan, tetapi dengan adanya pertemuan ini kita boleh mengangkat fungsi sebenar parti pembangkang dalam sistem demokrasi kita. Dan Perdana Menteri sudah tentu ada pengalaman kerana beliau pernah menjadi ketua pembangkang ketika selepas pilihan raya umum yang ke-14, dan ini sebenarnya satu kelebihan kepada Perdana Menteri kita kerana beliau juga pernah menjadi ketua pembangkang dalam parlimen dan beliau mengetahui dan beliau menyedari betapa pentingnya peranan pembangkang sebagai pihak yang memberi konsep semak dan imbang kepada kerajaan. Dan kita percaya dengan adanya kerjasama rentas parti di antara kerajaan dan pembangkang ini akan mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan demokrasi yang lebih matang yang sewajarnya diraihkan oleh semua pihak. Okey, Prof, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami mengulas tentang pelantikan kabinet yang kita nantikan pengumumannya sama ada hari ini kerana usai sesi menghadap Perdana Menteri bersama dengan Yang di-Pertuan Agong di Pahang, dan juga kita akan menantikan senarai nama kabinet tersebut. Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zin, pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketemadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM.